Salam sejahtera Malaysia. Ada satu artikel terbaru daripada Syahabudin.com.net, memang best. Tajuknya mudah, ringkas, senang diingat, senang difaham dan amat melekat di hati. Jangan malukan Najib, come on lah. Jangan malukan Najib, takkan baru sehari masuk penjara sudah nak minta pengampunan diraja. Apa yang kamu buat ni? Janganlah malukan Najib Razak. Najib Razak bukan seorang yang lemah. Okey, saya baca. Hanya semalaman selepas Najib Razak mendengkam di penjara Kajang bagi menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah Mahkamah Persekutuan menolak rayuannya semalam, hari ini terlihat sudah ramai kalangan penyokongnya yang bercakap tentang usaha untuk mendapatkan pengampunan diraja buat beliau. Sekumpulan penyokong beliau juga turut mengantar memo kepada Istana Negara. Kata mereka, atas kedudukan Najib sebagai bekas Perdana Menteri serta atas jasa-jasanya kepada negara, bekas Perdana Menteri itu amat berhak mendapat pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Lagi pula tambah mereka, selain Agong dan Najib mempunyai hubungan peribadi yang rapat, kedua-duanya juga besar dari Pahang. Dengan demikian, tiada masalah bagi Agong untuk memberi pengampunan kepada Najib, ujar mereka lagi. Dalam hal berkaitan, jika ditanya kepada ramai peguam, hampir semua mempunyai tafsiran yang berbeza mengenai bila pengampunan diraja itu boleh dilakukan atau diberikan. Ada yang mengatakan pengampunan diraja hanya boleh diberi setelah menjalani separuh hukuman penjara. Ada juga yang mengatakan setelah sekurang-kurangnya 3 bulan duduk di dalam penjara. Dan ada pula yang mengatakan tiada had masa yang tertentu sebagai syaratnya. Kata kelompok itu, Waimah, setelah sehari masuk penjara pun boleh diberi pengampunan diraja jika Agong mau berbuat demikian. Wow! Terbayangkah kita hanya sehari setelah masuk penjara tiba-tiba Najib sudah dibebaskan? Begitupun untuk pertimbangan kewarasan sesama kita, hendaklah disedari bahawa Najib dipenjara kerana kesalahan jenayah iaitu rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dana SRC International, sebuah anak syarikat 1MDB. Atas kesalahan tersebut sudah tentu banyak pertimbangan harus menjadi perkiraan Agong, terutama mendapat nasihat daripada peguam negara terlebih dahulu. Selain itu, sesuai dengan konsep raja berperlembagaan yang diamalkan negara ini, segala tindakan Agong dalam memberi sesuatu pengampunan diraja bukanlah atas budi bicara baginda secara pribadi, tetapi setelah dinasihati oleh lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan pula dianggotai antaranya oleh Perdana Menteri, peguam negara dan menteri yang menjaga sesuatu wilayah di mana pesalah itu menjalani hukuman, manakala Agong adalah pengerusinya. Dalam keadaan tersebut, rasanya mudah untuk kita memahami bahawa proses tidaklah sesenang masak roti canai segera, panaskan kuali, tebar dan kemudian boleh terus makan. Dalam konteks Najib dan hukuman penjara yang diterimanya, bukan tidak boleh mengusahakan pengampunan buat beliau, tetapi jika kita imbas kembali sepanjang perbicaraan yang lalu, bekas Perdana Menteri itu sendiri berulang kali menyatakan beliau tidak takut berdepan proses keadilan. Malah beberapa kali melaungkan ungkapan, lawan tetap lawan. Beliau juga mahu berjuang bersendirian mendapatkan keadilan tanpa mengheret UMNO sekali bersamanya. Makna kata, Najib adalah seorang yang berani, sesuai dengan darah Bugis yang mengalir dalam tubuhnya. Lebih daripada itu, UMNO sendiri adalah sebuah parti perjuangan yang rentetan keberaniannya sejak melawan Malayan Union. Jika disenaraikan adalah begitu panjang sekali. Kesimpulannya, Najib dan UMNO adalah rangkuman keberanian yang tidak ada tolok bandingnya. Maka, kenapa para penyokongnya terlalu awar? Baru hanya sehari beliau duduk penjara sudah mula bercakap soal pengampunan diraja. Tak bolehkah tunggu 3 bulan kah, 3 tahun kah, atau 6 tahun kah baru nak bercakap tentang pengampunan diraja? Janganlah malukan serta lekikan keberanian Najib. Ditulis oleh Syahabudin Husin, 24 Ogos 2022. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu artikel terbaru daripada Syahabudin.com.net, memang best.
Tajuknya mudah, ringkas, senang diingat, senang difaham, dan amat melekat di hati. Jangan malukan Najib, come on lah. Jangan malukan Najib. Takkan baru sehari masuk penjara, sudah nak minta pengampunan diraja. Apa yang kamu buat nih? Janganlah malukan Najib Razak. Najib Razak bukan seorang yang lemah. Okey, saya baca. Hanya semalaman selepas Najib Razak mendengkam di penjara Kajang bagi menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah Mahkamah Persekutuan menolak rayuannya semalam, hari ini terlihat sudah ramai kalangan penyokongnya yang bercakap tentang usaha untuk mendapatkan pengampunan diraja buat beliau. Sekumpulan penyokong beliau juga turut mengantar memo kepada Istana Negara. Kata mereka, atas kedudukan Najib sebagai bekas Perdana Menteri serta atas jasa-jasanya kepada negara, bekas Perdana Menteri itu amat berhak mendapat pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Lagi pula tambah mereka, selain Agong dan Najib mempunyai hubungan pribadi yang rapat, kedua-duanya juga besar dari Pahang. Dengan demikian, tiada masalah bagi Agong untuk memberi pengampunan kepada Najib, ujar mereka lagi. Dalam hal berkaitan, jika ditanya kepada ramai peguam, hampir semua mempunyai tafsiran yang berbeza mengenai bila pengampunan diraja itu boleh dilakukan atau diberikan. Ada yang mengatakan pengampunan diraja hanya boleh diberi setelah menjalani separuh hukuman penjara. Ada juga yang mengatakan setelah sekurang-kurangnya 3 bulan duduk di dalam penjara. Dan ada pula yang mengatakan tiada had masa yang tertentu sebagai syaratnya. Kata kelompok itu, Waimah, setelah sehari masuk penjara pun boleh diberi pengampunan diraja jika Agung mau berbuat demikian. Wow! Terbayangkah kita hanya sehari setelah masuk penjara, tiba-tiba Najib sudah dibebaskan? Begitupun untuk pertimbangan kewarasan sesama kita, hendaklah disedari bahawa Najib dipenjara kerana kesalahan jenayah iaitu rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Berkaitan dana SRC International, sebuah anak syarikat 1MDB. Atas kesalahan tersebut, sudah tentu banyak pertimbangan harus menjadi perkiraan Agong, terutama mendapat nasihat daripada peguam negara terlebih dahulu. Selain itu, sesuai dengan konsep raja berperlembagaan yang diamalkan negara ini, segala tindakan Agong dalam memberi sesuatu pengampunan diraja bukanlah atas budi bicara baginda secara pribadi, tetapi setelah dinasihati oleh lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan pula dianggotai antaranya oleh Perdana Menteri, peguam negara, dan menteri yang menjaga sesuatu wilayah di mana pesalah itu menjalani hukuman, manakala Agong adalah pengerusinya. Dalam keadaan tersebut, rasanya mudah untuk kita memahami bahawa proses tidaklah sesenang masak roti canai segera, panaskan kuali, tebar dan kemudian boleh terus makan. Dalam konteks Najib dan hukuman penjara yang diterimanya, bukan tidak boleh mengusahakan pengampunan buat beliau, tetapi jika kita imbas kembali sepanjang perbicaraan yang lalu, bekas Perdana Menteri itu sendiri berulang kali menyatakan beliau tidak takut berdepan proses keadilan. Malah beberapa kali melaungkan ungkapan, lawan tetap lawan. Beliau juga mahu berjuang bersendirian mendapatkan keadilan tanpa mengheret UMNO sekali bersamanya. Makna kata, Najib adalah seorang yang berani, sesuai dengan darah Bugis yang mengalir dalam tubuhnya. Lebih daripada itu, UMNO sendiri adalah sebuah parti perjuangan yang rentetan keberaniannya sejak melawan Malayan Union. Jika disenaraikan adalah begitu panjang sekali. Kesimpulannya, Najib dan UMNO adalah rangkuman keberanian yang tidak ada tolok bandingnya. Maka, kenapa para penyokongnya terlalu awar? Baru hanya sehari beliau duduk penjara sudah mula bercakap soal pengampunan diraja. Tak bolehkah tunggu 3 bulan kah, 3 tahun kah, atau 6 tahun kah baru nak bercakap tentang pengampunan diraja? Janganlah malukan serta lekikan keberanian Najib. Ditulis oleh Sabuddin Husin, 24 Ogos 2022. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.